Assalamualaikum, apa khabar semua? Okay, bersama lagi dengan Cikgu Najihah dalam kelas Bahasa Melayu kita pada hari ini. Okey, jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita di unit 15. Oh, Malaysiaku. Jadi hari ini kita nak belajar tentang tanda baca. Okey, jom kita lihat. Dah bersedia semua? Okey, jadi hari ini kita nak belajar tentang tanda baca. Kat sini ada 7 tanda baca yang kita nak belajar. Okey, pernah nampak tak tanda-tanda ni semua? Kat mana kita nampak? Kat mana dan kat mana kita nak guna dia? Okey, tanda baca ni kita guna dalam ayat. Okey, bila kita menulis ayat, kita akan gunakan tanda baca ini. Okey, jadi tanda baca yang pertama ialah huruf besar. Okey, huruf besar. Tak kisahlah huruf apa-apa. Okey, huruf A, B, C, D, E sampai huruf Z. Okey, huruf besar. Tapi kat mana nak guna huruf besar ni? Contoh dia kat sini ada ayat dia, nama saya Alif. Okey, di hadapan ayat untuk semua ayat. Okey, untuk semua ayat. Okey, perkataan huruf di hadapan sekali wajib kena tulis huruf besar. Okey, wajib. Kalau tak tulis huruf besar, salah. Salah penggunaan tanda baca. Salah ayat kita. Okey, kena tulis huruf besar. Selain itu, nama orang Alif. A ni pun kena huruf besar. Selain nama orang, nama-nama benda, nama-nama tempat ataupun kita panggil kata nama khas, kena tulis huruf besar. Tak kisahlah dia berada di pertengahan ayat ke, di akhir ayat ke, bila nama orang, nama tempat kena tulis huruf besar. Okey, jangan lupa tu. Dan juga huruf di hadapan. Okey. Yang kedua ialah tanda noktah ataupun tanda titik. Kat mana kita nak letak tanda noktah ni? Kita letak di akhir ayat. Bila kita tulis ayat, contoh ayat kat sini, saya ada pensel, pemadam dan pembaris. Di akhir ayat ni wajib tulis tanda noktah ataupun tanda titik sebagai tanda pengakhiran ayat kita. Okey, seterusnya yang ketiga ialah tanda koma. Siapa tak kenal lagi tanda koma? Ini ialah tanda koma, bentuk dia. Okey, kat mana kita nak guna tanda koma ni? Kita gunakan tanda koma ni untuk mengasingkan sesuatu yang sama jenis. Contohnya dalam ayat ni, saya ada pensel, pemadam dan pembaris. Okey, ada 3 benda kat sini. Okey, pensel, pemadam dan juga pembaris. Jadi kita nak asingkan dia, kita kena letak tanda koma. Okey, tanda koma dalam pertengahan ayat. Okey, tanda koma ni biasanya dia berada di pertengahan ayat lah. Dia tak ada di akhir ayat. Akhir ayat tanda noktah sahaja. Okey, seterusnya yang keempat ialah tanda soal. Okey, ini bentuk tanda soal. Ada titik bawah. Jadi kat mana kita nak guna tanda soal? Kita akan gunakan pada ayat soal. Okey, contohnya kat sini, siapakah nama ibu kamu? Bila kita nak tanya soalan, kita kena letak tanda soal di belakang ayat soal. Okey. Seterusnya yang kelima ialah tanda seru. Ini ialah tanda seru. Contoh ayatnya, wah, hebatnya kamu. Di belakang ayat seruan, ini ialah ayat seruan. Okey, kat depan ni ada kata seru, wah, ataupun kata-kata lain lah. Contoh, amboi, cheese. Tu contoh kata seru. Selepas kata seru kena ada tanda koma dan di belakang sekali kena letak tanda seru. Okey. Kena letak tanda seru. Tak boleh letak tanda noktah, tak boleh letak titik. Letak ayat seruan kita salah. Okey, kena letak tanda seru. Okey, seterusnya yang ke-6 ialah sempang. Macam tanda tolak ni. Kita panggil sempang.
kita gunakan tanda baca sempang ni untuk memisahkan kata ganda. Okey, contoh rama-rama itu sungguh cantik. Okey, rama-rama ni ialah kata ganda. Contoh kata ganda lain lagi, murid-murid, orang-orang. Jadi pertengahan dia tu kena letak tanda sempang. Okey. Seterusnya dan yang terakhir ialah pengikat kata. Okey, pengikat kata ni kita gunakan pada awal dan akhir ayat ajuk. Okey. Bentuk dia macam ni. Macam tanda koma tapi ada dua. Dia ada depan, dia ada belakang. Okey, contohnya tanda pengikat kata kita letak kat depan sini. Datanglah ke rumah saya, kata Amin kepada Umar. Okey, bila kita gunakan ayat ajuk ni, kita kena letakkan pengikat kata di hadapan dan di belakang. Okey. Dia ada di atas, bukan di bawah. Di bawah ni koma, atas ni pengikat kata. Okey. Baik, sekarang jom kita buku teks muka surat 15. Okey, kita akan baca, kemudian kita akan tambahkan tanda baca yang tidak dalam ayat ini. Okey. Kita akan memurnikan teks dari aspek tanda baca. Okey, tajuknya ialah Aku Warga Negara Malaysia. Kita ni warga negara Malaysia. Kita lahir di Malaysia, kita panggil diri kita sebagai warga negara Malaysia. Okey, kita lihat dahulu, kita baca dahulu situasi di sekolah. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton di peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Okey, cuba lihat kat sini. Ini percakapan Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Okey, jadi kita kena letak pengikat kata. Okey. Di hadapan ni dan di belakang. Dan sebelum pengikat kata, kita letakkan tanda soal. Sebabnya ini ialah soalan. Siapakah? Okey. Seterusnya, kami cikgu. Okey, jawab Hasan dan kawan-kawannya. Okey, jom kita lihat nombor 1. Syabas Hasan, Idris dan Kok Bun kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Okey, jadi kat depan sekali ni kita kena letak apa? Kena letak pengikat kata. Gitu. Okey. Syabas Hasan, Idris dan Kok Bun. Jadi ni ada 3 nama. Jadi kita kena asingkan, kena letak tanda koma kat sini. Okey, tanda koma. Okey, dan seterusnya dan Kok Bun kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah. Okey, kat sini di akhir ayat. Okey, sebabkan ini adalah kata ayat, kita kena letakkan tanda koma dan pengikat kata. Okey, nombor 2. Kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga. Pengikat kata dah ada, jadi sebelum pengikat kata kita kena letak tanda koma. Okey, kena letak tanda koma. Kata Cikgu Ramlan lagi. Dan di akhir ayat kena letak tanda titik. Okey, barulah lengkap ayat kita. Okey, seterusnya kita lihat pula situasi di rumah. Ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Ini kata apa ni? Ini ayat apa? Di manakah? Bila di manakah ataupun siapakah, itu ialah ayat tanya. Jadi kita kena letak tanda soal. Sebab dia bertanya soalan. Okey, tanya Hasan. Okey, nombor 2. Nah, ini sijil kelahiran kamu. Okey, nah ni ialah kata seru. Okey, jadi di akhir ayat ni kena letak tanda seru. Okey, ini ialah tanda seru. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. Okey, Malaysia. Malaysia ni ialah nama negara kita. Okey, bila nama negara ataupun nama apa-apa kena tulis huruf
besar. Okey, jadi M huruf besar. Okey. Nombor 3. Bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. Okey. Jadi, apakah tanda yang sesuai kat belakang ni? Ni bolehkah? Dia tanya. Jadi, kena tulis, kena letak tanda soal. Dan yang keempat, amboi. Bijaknya anak ayah. Amboi. Amboi ni ialah kata seru. Jadi, di belakang kena letak tanda seru. Betul, tanda seru. Kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. Okey, jadi lengkaplah ayat kita ni dengan tanda baca yang betul. Okey. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah tulis semula. Okey. Ayat-ayat yang kita buat tadi dengan lengkap, dengan tanda baca yang lengkap dalam buku tulis. Okey, contohnya macam ni. Okey, boleh tulis macam ni. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Terima kasih. Bye-bye.